tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa, bila mana Yang di-Pertua Agong boleh mengisytiharkan dan menguat kuasa darurat ketika Majlis Parlimen, sama ada berlaku persidangan atau tidak, atau ketika Parlimen telah dibubarkan. Pengisytiharan darurat adalah suatu pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertua Agong melalui suatu perwataan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini telah memberi berkenan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Namun begitu, di sebalik pengisytiharan darurat, terdapat beberapa impak darurat pentadbiran terhadap pembangunan wilayah yang mungkin berlaku di Malaysia akibat daripada penularan wabak COVID-19. Kesan umum pengisytiharan darurat yang pertama ialah perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharkan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara. Parlimen masih boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan. Impak yang kedua ialah pelaburan akan terjejas yang boleh membawa kepada kemelesetan dan kemerosotan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan apabila memberi kesan kepada keyakinan pihak pelabur dan mengancam sistem ekonomi perniagaan, seterusnya menjejaskan ekonomi di negara Malaysia. Impak yang ketiga ialah pengisytiharan darurat telah membawa keresahan kepada rakyat kerana ianya memperlihatkan suasana buruk dan gelap sekaligus menyebabkan emosi rakyat terganggu. Namun sebaliknya, rakyat melihat darurat dari perspektif positif bagi membendung penularan wabak COVID-19. Impak yang keempat ialah taraf hidup rakyat semakin berkurangan kerana kos sara hidup yang semakin meningkat, seperti yang kita dapat lihat bahawa penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan pendapatan sebilangan rakyat kerana mereka tidak dapat bekerja seperti biasa. Akhir sekali, impak kepada pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan apabila semua pelajar harus mematuhi setiap SOP dan yang ditetapkan atau yang digariskan oleh pihak KKM. Akhir kata, dengan duduk di rumah apabila tidak mempunyai keperluan penting untuk keluar atau stay at home. #kita jaga kita. Sekian daripada saya. Terima kasih.